Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani. Saya Haryanti Jemetusin. Berita-berita utama malam ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan berangkat menghadiri majlis resepsi bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda ke-76. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menghantar titah putusan tahniah sempena dengan Hari Keputeraan Raja Thailand yang ke-70 tahun. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Soleha binti almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam pagi tadi berkenan berangkat menghadiri majlis resepsi bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda ke-76. Majlis yang disembahkan oleh ketua-ketua perwakilan negara-negara sahabat ke negara ini berlangsung di Royal Berkshire Royal Brunei Polo and Riding Club, Cerudong. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Irwan bin Pihin Datuk Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua dan Datuk Tuan Yang Terutama Sheikh Ahmad bin Hashil bin Rashid Al-Maskari, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kesultanan Oman selaku Din Diplomatik Corps. Tuan Yang Terutama Sheikh Ahmad dalam sembah alu-aluannya antara lain menzahirkan penghargaan atas layanan baik yang berterusan kepada ketua-ketua perwakilan negara-negara sahabat. We therefore count ourselves lucky to be working and living in this beautiful country under Your Majesty's hand patronage during that challenging time. Alhamdulillah. The diplomatic corps highly appreciate the multiple levels of bilateral relations between Brunei Darussalam and our respective countries, which since established for this diplomatic relations. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima pesambah berupa bingkai pintu kayu berukir dikenali dalam bahasa Melayu sebagai gibyok. Combination of ancient history and becoming of Islam. This one. Berangkat sama, Paduka-paduka anda dan adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Penyiaran Muda Mahkota, Penyiaran Muda Haji Amuntadib Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Penyiaran Anak Isteri, Penyiaran Anak Sara, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Penyiaran Anak Puteri Haja Masna, Ambassador at Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri. Thank you very much. Iran ambassador, Alhamdulillah, I was able to improve the bilateral relations between two countries. I went to him.
We know each other quite some time. Thank you very much for all your pilots. Doing very well. And we have only. Thank you very much for all the. All the families also, they have their own school, yeah? Yeah, school and kindergarten. Okay, yes, yeah. Oh, yeah, yes. Your leadership. Thank you. That's good, that's good. Say hi. Ramai, ya. I know him very well too. Who is still very young. Oh, yes, yeah, I saw you. Yeah. Your president. Did, it was a wonderful meeting. Yes, we were so glad you were. Is that planned or not planned? That was absolutely planned. Majlis ini mencerminkan rasa hormat dan penghargaan yang mendalam para perwakilan negara-negara sahabat ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia berdua dan juga kepada ahli-ahli kerabat diraja, kerajaan serta rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam atas layanan baik, penghormatan dan persahabatan yang diterima. Okay, no. These are 16 years. 11 years, long time. Thank you. You can go with the sanitization of the car. Okay, thank you. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia King Maha Vajiralongkorn Fra Wajira Klau Chau Yuhua, Raja Thailand sempena dengan Hari Keputeraan Baginda yang ke-70 tahun. Kepimpinan berwibawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam menerajui negara mendapat sanjungan tinggi daripada ketua-ketua perwakilan dari negara-negara sahabat. Peranan Baginda dalam mengukuhkan hubungan dengan negara luar meningkatkan lagi imej negara Brunei Darussalam di mata dunia. Brunei has done a great job in maintaining peace and security in the regions. Relation with the region bilaterally also excellent for not only maintaining peace and security but also to further enhance economic cooperations. ASEAN has been a huge success in bringing about peace and security in Southeast Asia. Of course, His Majesty is the longest-serving head of state and head of government in ASEAN, and I think has played a really critical role in developing ASEAN, including ASEAN as a zone of peace and security. During the pandemic, His Majesty's government offered all kind of help to our Bangladesh expatriate community. They were given free vaccination, free treatment when they got COVID, and all kind of support. So our government and I and the community are all very grateful to His Majesty. 1,199 kes jangkitan COVID-19 dilaporkan sembuh hari ini di negara Brunei Darussalam. Ikuti bahan beritanya selepas ini.
Status harian normal baharu COVID-19, 2 kes dalam kategori 5 dan 4 kes dalam kategori 4. Kementerian Kesihatan juga memaklumkan 1,199 kes sembuh hari ini. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun ialah 79.4%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin, 52.9%. Manakala liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin adalah 74.7%. Umat Islam di seluruh dunia akan menyambut ketibaan awal tahun 1444 Hijrah tidak lama lagi. Di negara Brunei Darussalam, majlis sambutan awal tahun 1444 Hijrah akan berlangsung pada Jumaat malam 1, 29 Julai 2022 bermula pukul 5 petang. Bagi memastikan kelancaran majlis sambutan itu nanti, pagi tadi diadakan raptai penuh di Jami Asri Hasnil Bolkiah, Kampung Kiarong. Sambutan tahun ini membawakan tema bersabar, berikhtiar, bertawakal dan berdoa menghadapi ujian memacu wawasan negara. Hadir yang berhormat Perdana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam tahun 1444 Hijrah. Majlis juga akan diadakan serentak di masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat seluruh negara dengan tumpuan di Jami Asri Hasnil Bolkiah, Kampung Kiarong dan masjid-masjid utama, iaitu di Masjid Rancangan Perpindahan Negara Kampung Pandan Kuala Belait, Masjid Hasan Al-Bolkiah Pekan Tutung dan Masjid Utama Muhammad Saleh Pekan Bangar Temburong. Antara pengisian majlis itu nanti bacaan doa akhir tahun Hijrah, bacaan doa awal tahun Hijrah dan tazkirah Hijrah. Sehubungan itu, orang ramai dialu-alukan untuk hadir ke majlis sambutan awal tahun 1444 Hijrah dengan mematuhi garis panduan kesihatan, antaranya menjalankan ujian ART sebelum hadir ke masjid dan memuat naik keputusan melalui aplikasi BruHealth. Hanya individu yang mendapat keputusan negatif dibenarkan masuk. Diingatkan supaya sentiasa memakai sungkup muka, mensanitasi tangan, tidak bersalam-salaman serta dimestikan membawa tikar sembahyang berukuran besar. Juga digalakkan berwuduk sebelum ke masjid, sentiasa melaksanakan penjarakan fizikal dan segera bersurai setelah selesai majlis. Individu yang mempunyai simptom seperti demam panas, batuk selesema atau masalah pernafasan dinasihatkan untuk tidak menghadiri majlis. Para belia ASEAN dan Republik Korea berpeluang berinteraksi dengan Menteri-Menteri Belia ASEAN dan pihak berkepentingan di peringkat tertinggi semasa dialog Belia ASEAN kali pertama yang berlangsung di Siem Reap, Kemboja. Dialog secara hybrid itu bertemakan Belia dalam era revolusi perindustrian keempat, peluang dan cabaran dalam pemulihan pasca pandemik. Mewakili negara Brunei Darussalam ke dialog berkenaan yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Juga diadakan sesi tertutup yang antara lain membincangkan tahun 2022 sebagai tahun Belia ASEAN. Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan juga mengadakan perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Dr. Hang Chon Naron, Menteri Pendidikan Belia dan Sukan Kemboja. Tuan Yang Terutama Edwin Tong, Menteri Kebudayaan Masyarakat dan Belia dan Menteri Kedua bagi Undang-Undang Singapura. Nguyen Tuang Lam, Naib Pengerusi Tetap Jawatan Kuasa Kebangsaan Belia Vietnam dan Muhammad Azhari bin Muhammad, Ketua Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negara, Kementerian Belia dan Sukan Malaysia. Mewujudkan sudut bacaan setentunya memberikan lautan kemanfaatan kepada semua.
Usaha seumpamanya juga merupakan hasil daripada inisiatif pendekatan senegara yang menggabungkan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka bersama pihak berkepentingan yang lain dalam sama-sama meningkatkan budaya membaca dalam kalangan masyarakat. Pangeran Haji Muhammad Hasnan bin Pangeran Haji Ali Hassan, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan menyentuh perkara tersebut semasa perasmian sudut bacaan Pusat Akademi Sukan Memanah Ar-Rafi PASMA. Hampir 200 buah buku bahasa Melayu dan Inggeris untuk semua peringkat umur dibekalkan kepada sudut bacaan PASMA. Golongan belia berkerjaya perlu mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat sebagai asas kepada pembangunan negara. Telah berkhidmat dengan Kementerian Kesihatan selama 4 tahun dan bekerja dalam bidang ini selama 13 tahun. Menuntut di University King's College London dengan beasiswa Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Dan niat saya untuk membantu negara dan masyarakat dalam menangani masalah penglihatan. Kerjaya ini juga telah membolehkan saya untuk berkhidmat sebagai flying doctor dan memberi bantuan dan perkhidmatan khususnya bagi para penduduk di kawasan-kawasan pendalaman. Bagi saya mungkin bukan cabaran, cuma masa untuk menjadi seorang pakar mata agak lama. Walaupun sudah tamat latihan, saya masih perlu berterusan meningkatkan ilmu dan sentiasa peka tentang teknologi terkini. Pada awalnya kami memulakan Wallet ini pada tahun 2018. Jadi mulanya dengan modal yang sedikit. Setelah beberapa bulan kami menjual Wallet ini, banyak sekali galakan daripada masyarakat Ketani untuk menjayakan lagi bisnes kami. Terutamanya dalam bisnes menjual smart wallet buatan daripada kami sendiri. The challenges I face is dealing with the supplier because of they are from China, and I'm also helping Ghani to resolve the solution between them. The future of Ultimate Wallet is to design more and more smart wallet to the community and also cooperate with other brands. Dirgahayu ke bawah Duli Tuan Patih sembah ucapan selamat puja usia yang ke-76 tahun. Selamat Hari Keputeraan kepada Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia yang ke-76 tahun. Semoga sentiasa sehat dan kekal karar memerintah negara. Semoga dilanjutkan usia, sihat sejahtera dan kekal karar memerintah negara Brunei Darussalam. Daulat Ke Bawah Duli Tuan Patih. Pentas perayaan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-76 diteruskan lagi semalam. Pentas perayaan di Ibu Negara dimeriahkan dengan pertandingan menambang syair peringkat sekolah menengah dan maktab-maktab. Acara dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan melalui Unit Akli Jabatan Pendidikan Co-Kurikulum. Di daerah Belait, pentas perayaan diisikan dengan pertandingan menghafaz ayat-ayat lazim bagi murid perempuan sekolah-sekolah rendah daerah berkenaan. Pertandingan dianjurkan oleh Jabatan Pendidikan Co-Kurikulum Kementerian Pendidikan melalui Unit Rohani dan Unit Pengurusan Kluster. الذي أنقض ظهرك Sementara itu, di daerah Tutung, pentas perayaan dimeriahkan dengan persembahan kebudayaan anjuran Badan Kesenian dan Kebudayaan dengan kerjasama Majlis Belia Daerah berkenaan. Manakala di daerah Temburong disemarakkan dengan pertandingan nasyid, 8 kumpulan menyertai pertandingan yang dibahagikan 2 kategori, iaitu kategori lelaki dan kategori perempuan. Dalam usaha meningkatkan kesedaran dan kefahaman mengenai prinsip maqasid syariah,
Kementerian Hal Ehwal Agama pagi tadi mengadakan taklimat kefahaman maqasid syariah dalam pengurusan dan pentadbiran negara Brunei Darussalam bagi pegawai dan kekitangan Kementerian Kesihatan serta jabatan-jabatan di bawahnya. Taklimat diadakan di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Taklimat disampaikan oleh Pengiran Dr. Hajah Nur Widayati binti Pengiran Haji Matusen, Timbalan Dekan Fakulti Syariah, College Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB. Dr. Adibah Husna binti Haji Ismail, Timbalan Pengarah Pusat Ilmu Teras Kupu SB. Dan Dayang Nur Hayati binti Haji Abdul Rahman, Penolong Pegawai Perkembangan Agama Pusat Dakwah Islamiah. Taklimat antara lain memberikan kefahaman serta kesedaran mengenai kepentingan maqasid syariah dalam tadbir urus sesebuah organisasi mahupun dalam kehidupan seharian. Bagi memberigakan akta-akta yang mengawal isu ternakan kerbau yang berkeliaran di negara ini, satu sesi taklimat berlangsung pagi tadi yang dianjurkan oleh Jabatan Pertanian dan Agri Makanan dengan kerjasama bahagian perundangan dan pematuhan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan serta pasukan polis Diraja Brunei. Taklimat akta kerbau dan akta kesalahan-kesalahan rampaian itu berlangsung di Pusat Horticulture Rimba Gadong. Taklimat disampaikan oleh Haji Afif Daraina bin Pehin Udana Khatib, Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin, Timbalan Penasihat Undang-Undang Kanan, Ketua Bahagian Perundangan dan Pematuhan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, dan Timbalan Penguasa Polis Pengiran Khairul Hakimin bin Pengiran Haji Kamaluddin, Pegawai Siasatan Jenayah Daerah Polis Brunei dan Muara. Lebih 100 peserta terdiri daripada pengusaha ternakan, tanaman, padi, ketua-ketua kampung yang berkenaan serta pegawai dan kekitangan di Jabatan Pertanian dan Agri Makanan menghadiri taklimat berkenaan. 384 botol minuman keras pelbagai jenama dirampas semasa rondaan yang dijalankan oleh keanggotaan Polisi Penansi Kompeni Pasukan Polis Diraja Brunei PPDB. Dalam rondaan yang dijalankan di kawasan kebun persimpangan Kampung Junjungan, daerah Brunei dan Muara itu, pihak PPDB telah menahan sebuah kenderaan bersama 3 individu. Hasil pemeriksaan ditemukan 16 bungkusan kotak hitam berisi barang tegahan. Semua barang tegahan dirampas manakala kenderaan dan juga ketiga-tiga suspek dibawa ke Balai Polis Limau Manis PPDB bagi siasatan awal. Siasatan diserahkan kepada Jabatan Kastam dan Eksais Diraja bagi tindakan lanjut. Tiga pemandu dikenakan kompaun dalam operasi sepadu Sekatan Jalan Raya yang dijalankan baru-baru ini di kawasan Lebuh Raya Jalan Lumut Bypass Hala Tutung dan Hala Seria. Operasi diterajui oleh pasukan polis Diraja Brunei terdiri daripada Ibu Pejabat Daerah Polis Belait, Balai Polis Sungai Liang, Balai Polis Labi, Jabatan Siasatan dan Kawalan Lalu Lintas Batu 3 dan Jabatan Kastam dan Eksais Diraja JKED. Hasil operasi, 3 pemandu dikenakan kompaun bagi kesalahan tidak mempunyai lesen memandu yang sah dan memakai pelekat plastik filem atau tabir. Manakala 2 kesalahan lagi melibatkan pihak JKED iaitu di bawah Seksyen 146-1-D Perintah Eksais 2006. Lima lelaki warga asing ditahan dalam operasi tumpas Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan JIPK. Semasa operasi yang dijalankan ke atas projek penambahan rumah persendirian Mukim Belait, seorang daripadanya didapati melanggar bab 15-1 Akta Imigresen Penggal 17 iaitu tinggal lebih masa setelah PAS Imigresen mansuh. Manakala 2 orang lagi dipercayai melanggar peraturan 15-2 Peraturan Imigresen Penggal 17 iaitu mana-mana pekerja asing yang bekerja di negara ini hendaklah bekerja mengikut majikan yang asal.
Seorang pekerja dilaporkan lari daripada majikan. Sri Ramadan berumur 35, warga negara Indonesia, memegang pasport dengan bilangan C88339948. Sebarang maklumat mengenai pekerja tersebut diminta menghubungi Balai Polis Sengkurong melalui talian 2661334 atau talian kecemasan Polis 993 atau mana-mana balai polis yang berdekatan.